السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, ahli jatan kuasa muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ni, alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita mengambil sedikit masa pada malam ni, insya-Allah membicarakan iaitu berkenaan dengan Ramadan dan juga iaitu berkenaan dengan nuzul Quran, berkenaan dengan Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana biasa kita dengar dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratul Baqarah ayat 184. Wahai orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu seperti mana orang-orang yang terdahulu daripada kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemuncaknya la'allakum tattaqun, yang mudah-mudahan kita dapat takwa daripada Ramadan. Kerana tidak semua orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini meraih ketakwaan. Kerana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min saim laisa lahu min ju'i wal atash. Berapa ramai yang puasa di kalangan kita hanya mereka dapat lapar dan dahaga. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut pada kita la'allakum, mudah-mudahan kita dapat takwa daripada Ramadan ini. Ya, daripada Ramadan ini kita dapat meraih tiket ketakwaan kita kepada Allah. Kerana nilai takwa itu sangat tinggi dan besar di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga kan balasan yang dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, syurga yang begitu indah dijadikan oleh Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis disebutkan oleh dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan." Apabila masuknya Ramadan, kita dah alhamdulillah berlalu Ramadan. Mudah-mudahan nampak jemaah pun masih lagi orang kata dalam ruang solat kita di dalam dewan kita ni penuh, tuan-tuan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat al-istiqamah insya-Allah berterusan sehingga akhir Ramadan, dan kalau boleh bukan akhir Ramadan lah, sampai akhir hidup kita pun kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut idza dakhala Ramadan, apabila masuk sahaja bulan Ramadan. Masuk je bulan Ramadan, Allah berikan keistimewaan yang Allah tak beri kepada bulan-bulan lain. Ya, datangnya Ramadan, futihat abwabul jannah. Maka Rasulullah sebut dibukakan pintu-pintu abwab, iaitu segala pintu-pintu yang ada, pintu syurga. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu syurga yang tidak dibukakan sebelumnya. Maka datang Ramadan, Allah bukakan seluas-luasnya pintu Ramadan, pintu syurga, pintu rahmat Allah, yang mana mudah iaitu manusia, hamba-hambanya untuk melakukan ibadat kepada Allah, untuk melakukan ketaatan pada Allah. Saya yakin kalau malam ni masuk 15 ke atas ni, buat 20, saya rasa ramai lagi kot rasanya kan. Boleh tuan-tuan ya? InsyaAllah Tuan Aziz kita, Tuan Pengurusi kita pun senyum, boleh 20 agaknya kita try kot. Sebab nampak semangat tu, orang kata semangat luar biasa. InsyaAllah kalau 20 tu sempat lagi kejar ni kan, kita cover balik ya kan.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Apa pun tak kisahlah tuan-tuan, yang penting kita buat semayang ya. Rasulullah sebut futihat abwabul jannah. Dibukakan pintu-pintu syurga. Syurga ni masya-Allah kalau kita lihat dalam satu hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu pohon dalam syurga. Rasulullah sebut dalam hadis Imam Tirmizi, ya Rasulullah sebut ada satu pohon yang pohonnya Rasulullah sebut sejauh mata memandang kalau tinggi dia. Ya, satu pokok namanya pokok khuld, dipanggil namanya. Yang mana Rasulullah sebut andainya seseorang itu dia mengelilingi pokok tersebut, satu pokok je, ya. Rasulullah kata andainya seorang tu dia mengelilingi satu pokok sehinggalah 100 tahun. Dia pusing nak rapatkan daripada langkah pertama sampailah balik ke langkah yang pertama tu. Rasulullah kata sehingga 100 tahun dia keliling pokok tu, tidak akan sampai 100 tahun tuan-tuan ya. Dalam riwayat kedua mengatakan pokok dalam syurga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah sampai ajal dia tidak akan sampai mengelilingi pokok dalam syurga. Nak sebut kat tuan-tuan bersama mana syurga? Kalau keliling tu pun tak akan sampai. Ni Rasulullah sebut tuan-tuan. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ni lah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan raihnya pada bulan Ramadan. Kalau kita bayangkan nak dapatkan pusing, satu pusingan ke 100 pusingan ke berapa pusingannya, nak masuk syurga Allah ni tidak akan sampai, nak keliling pokok tu je. Bayangkan bagaimana syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan pada kita seluas mana tuan-tuan. Ya, besar mana syurga. Rumah kita rasa luas lah. Kita rasa dah besar dah. Tapi kita tengok bagaimana syurga tu baru satu pokok yang Allah jadikan. Dan kata Rasulullah di bawah pokok ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hamparan daripada mana emas perak. Di dalamnya keliling duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu indahnya syurga. Dalam satu dalam satu riwayat lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut lagi tuan syurga ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada 120 saf di dalam syurga untuk manusia masuk ke dalam syurga. Ada 120 saf. Yang mana setiap satu saf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu saf kepada satu saf yang lain, sehingga 120 saf sepanjangnya saf yang pertama daripada masyrik dan maghrib, timur dan barat. Tuan-tuan pernah sampai ke timur barat? Lebuh Raya timur barat pernah sampai kan? Kalau yang tu pernah sampai, tak jauh sangat tuan-tuan, dekat je di Malaysia kita. Tapi yang ni Rasulullah kata timur barat yang tak pernah kita sampai, sejauh mata memandang saf yang pertama, itulah sejauhnya daripada masyrik wal maghrib. Oh, jauh tuan-tuan. Ni saf yang pertama, dan kata Rasulullah 120 saf, dan 80 saf ni kata Rasulullah ialah saf daripada umat Nabi. Ni yang masuk syurga ni. Mudah-mudahan kita yang ada malam ni tuan-tuan yang bersaf-saf dalam solat kita. Saya minta maaf bukan tak mau duduk kat dalam. Tuan-tuan ya, kalau section 20 dia punya account tak boleh challenge lah. Jadi saya kena mengalah. Takkan saya nak minta pada tuan pengurusi guna kuasa itu offkan semua, jawab dia pakat lari semua. Saya tak tahan tuan aircon, tak tahan sejuk. Tak tahulah, belum 40 lagi rasanya. Tapi tak tahan dia punya kesejukan tu, jadi saya mengalah sembahyang kat luar. Jadi tuan-tuan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat duduk kat dalam dengan airconnya. Sebab saya pernah duduk tuan-tuan ni, kipas ni nombor 5, kipas ceiling nombor 5, kipas dinding pun ada dekat saya, aircon pun ada dekat saya. Balik menggigil. Saya kata macam ni tak boleh jadi. Jadi tak nak saya ambil jalan, saya duduk kat luar, biarlah. Orang kata apa, katalah kan. Tapi kita yang sakit balik nanti kena berselimut tebal tuan-tuan. Menggigil betul saya. Hadirin dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ini di antara bagaimana syurga yang Allah jadikan. 120 iaitu saf, hanya 80 kata Rasulullah, 80 saf ummati kata Rasulullah, umat Nabi. 102 apa 80 ni umat Rasulullah safnya. Yang 40 lagi kata Rasulullah umat lain.
Jadi bayangkan kita mengharapkan saf-saf yang ada pada malam ni termasuk dalam golongan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya nikmatnya syurga ni tuan-tuan ya. Andai kita tahu begitu besar ganjaran syurga, ya Allah jadikan pada kita, insya-Allah kita akan memburu mencarinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita sebut tadi, yang kedua futihat abwabul jannah, ya dibukakan pintu-pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam syurga ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dalam hadis disebutkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan juga daripada Ibnu Majah dan juga Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut syurga ni kata Rasulullah, la yudkhila ahadan amaluhul jannah, qalu wala anta ya Rasulullah, قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا فإما محسنا فلعله أن يستعتب. رواه البخاري مسلم. Nabi SAW sebut tidaklah seorang itu dimasukkan syurga dengan sebab amalannya sahaja. Ini kita jangan berasa, yalah tuan-tuan, jangan berasa hebat dah kita dengan amalan saja semata-mata. Kerana Rasulullah sebut macam tu. Jangan kata Rasulullah tidaklah seorang itu dia masuk syurga dengan sebab amalannya semata-mata. Sebab kalau nak masuk syurga dengan amalan ni memang ada kelemahan dalam sembahyang kita, dalam kita qiyam puasa kita, dalam kita buat apa pun ada kekurangannya di situ. Jadi Rasulullah kata jangan semata-mata mengharapkan demikian. Lalu sahabat tanya, dan tidak juga bagi kamu Rasulullah, pada Rasulullah macam tu kah? Sahabat tanya. Jawab baginda, dan tidaklah aku, kata Rasulullah, pun macam tu. Nabi kata aku pun begitu juga, kecuali Allah melimpahi ke atasku dengan kelebihan dan rahmatnya. Ini Allah berikan kepada Rasulullah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihannya. Oleh itu kata Rasulullah, hendaklah kamu bersungguh-sungguh dan kuat beribadat untuk menghampirkan diri kepadanya. Ini kita kena rajin tuan-tuan. Sebab tu dalam bab ibadat ni, kalau kita rajin ibadat waktu kita sihat. Waktu bila kita sihat, Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala disebut daripada mana? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sesiapa yang beribadat ketika waktu dia sihat, waktu dia bertenaga, waktu dia sihat, dia beribadat, melakukan amalan yang baik. Kalau dia baca Quran padanya, dia salat berjemaah padanya, dia melakukan kebajikan-kebajikan, maka kata Rasulullah, andainya datang keuzuran ataupun dia bermusafir waktu itu, ya datangnya keuzuran yang menyebabkan uzur. Sebab tu bila sakit ni tuan-tuan, kalau kita lihat suatu benda perkara yang sukar untuk kita buat ibadat. Nabi disebutkan di dalam Al-Quran, ya di antaranya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub dia bagi tahu pada Allah, inni, ya Allah, sesungguhnya aku disentuh dengan kesusahan, susahnya untuk melakukan segala perintahmu. Ya tuan-tuan, bila demam ni nak sembahyang 2 rakaat pun berat, nak melangkah ke masjid pun berat, nak buat amalan soleh pun berat, nak baca Quran pun payah. Sebab apa dia? Kerana kita didatangi kepayahan penyakit yang menyebabkan kita susah melakukannya. Maka sebab itu kalau kita lihat Nabi SAW sebut, bila mana seseorang itu didatangi waktu sihat dia buat amalan puasanya, Masya Allah hebatnya amalan dia. Bila dia uzur ataupun musafir, dikirakan pahala yang sama berterusan. Ini untung orang mukmin tuan-tuan. Tapi jangan pula minta sakit pula kan, tu cari penyakit lah. Jangan duk minta sakit. Kita yang beri sihat ni alhamdulillah, yang ditimpa dengan ujian itu, maka Allah berikan ganjaran berpanjangan. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan seseorang kamu bercita-cita mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika baik, mudah-mudahan boleh menambah lagi kebaikan. Ini jika baiknya kita hidup, kita dapat melakukan apa dia? Amalan kebaikan sebanyak mungkin pada bulan ni. Jangan berputus asa walaupun diuji dengan pelbagai-bagai ujian. Hari ni tuan-tuan ni, masya-Allah, ada orang diuji tempat yang Masya Allah kita lihat. Saya pun terkejut tuan-tuan ni, saya pun tak tahu cerita, tiba-tiba
ada orang viral saya dah dimasuk ke maib. Tuan-tuan, ada orang kata saya masuk maib disebabkan apa COVID-19 apa semua. Memang betul ada satu tempat surau tu, tapi saya alhamdulillah tak ada mengena simptom dengan dengan COVID lah. Satu surau tu disebabkan di sana dah tutup disebabkan COVID kena kontak di kalangan jemaah. Tapi nak sebutnya tuan-tuan ya, bagaimana keadaan kita lihat yang menyebabkan apa yang berlakunya, yang menyebabkan jangan kita berputus asa dalam melakukan amalan ketaatan, puasa kita, tilawah Qurannya. Maka kata Rasulullah, mudah-mudahan menambah kebaikan kita. Kebaikan-kebaikan kita buat ini, tilawah Quran, sedekah kita, ini dapat kebaikan daripadanya. Dan jika seorang itu tidak baik, kata Rasulullah, mudah-mudahan dia berhenti daripada kejahatannya. Ini Ramadan yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Baik tuan-tuan, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan ni tuan-tuan ya, kalau kita lihat Nabi SAW sebut kepada kita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sebut, umatku diberikan beberapa perkara. Ada 5 perkara di antara, saya sebut beberapa sebelum kita menutupnya tuan-tuan ya. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan para malaikat. Allah dan para malaikat, kata Nabi SAW, yang pertamanya beristighfar dan mendoakan. Ya, Allah dan para malaikat ini beristighfar dan mendoakan. Mendoakan kepada siapa dia? Pada orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa. Ini kita lihat kelebihan orang yang melakukan ibadat, iaitu berpuasa pada waktu Ramadan ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut malaikatnya beristighfar dan mendoakan. Ini kelebihan yang tidak ada pada umat lain. Ya, tak diberikan. Umat-umat lain, kalau kita lihat bangsa lain, selain pada orang Islam, kita puasa juga. Ada di kalangan mereka yang berpuasa sehingga kemuncak puasa mereka mati. Maknanya puasa sampai tumbang tuan-tuan. Mati, makna kemuncaklah tu puasa hebat dia orang. Sampai kita Islam tidak begitu mudaratkan 3-14 jam kita puasa, lebih kurang kita berbuka. Tapi tengok dalam agama ada orang berpuasa sepanjang tahun. Tetapi dalam Islam, kata Nabi SAW, para malaikat beristighfar, mendoakan kepada orang yang berpuasa pada siang Ramadannya, yang menyebabkan kelebihan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini kita kena meraih sebanyak mungkin. Kerana apa? Kerana Ramadan ni tidak akan lama lagi akan meninggalkan kita. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat sebagai akhirnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kita menyebut peristiwa nuzul Quran ni tuan-tuan ya, ingin saya sebut, mungkin tuan-tuan pernah mendengarnya. Ya, di antaranya kalau kita lihat, ada seorang di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang digelarkan kepada mereka yang bernama Tufail bin Ubay bin Ka'b bin Qais bin Ubay al-Ansari al-Khazraji. Di antara seorang sahabat ni digelarkan kepadanya seorang penghulu, ketua, ataupun disebutkan sebagai Sayyidul Qura, penghulu kepada pembaca tilawah Quran. Rasulullah SAW tak adalah tuan-tuan ya, orang yang memang berdamping dengan Al-Quran. Memang Al-Quran turunkan kepada Rasulullah. Tetapi Nabi SAW, kalau kita lihat, Nabi menggelarkan sahabat Nabi ni disebutkan sebagaimana yang bernama Tufail Ubay bin Ka'b bin Qais bin Ubay al-Ansari al-Khazraji, digelarkan kepada beliau iaitu Sayyidul Qura. Sayyidul Qura ni tuan, ketua kepada penghulu pembaca Al-Quran. Orang yang mahir membaca Quran, dan Rasulullah SAW suka mendengar, seperti mana di kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang mana yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW suka mendengar bacaan. Nabi sebenarnya Quran dah turun pada Rasulullah, tapi nak sebutnya tuan-tuan ya, Nabi suka bila dengar seorang lagi sahabat yang mana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sebab tu pernah satu ketika Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ya, dia ketika dia membaca Al-Quran, setengah-tengah membaca hal ataka hadisul ghashiyah, ya, sudahkah sampai kepada kamu tentang berkenaan dengan al-ghashiyah ni, kiamat. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ya, sudah datang padaku. Maka Abu Musa al-Ash'ari dia ulang lagi, hal ataka hadithul ghashiyah,
Sudahkah sampai berita tentang kiamat padamu? Jawab Rasulullah, ya. Rasulullah duduk kat luar sana rumah. Tapi Nabi dengar, Nabi kata ya. Sehinggalah kali yang ketiga, hal ataka hadithul ghasyiyah. Maknanya kita lihat bagaimana Rasulullah amat terkesan dengan apa yang dibacakan oleh para sahabatnya, walaupun Al-Quran itu diturunkan kepada baginda. Ini kita lihat tuan-tuan ya, dalam kita bertadarus Quran, dalam kita mendengar di kalangan kita yang membaca Quran tiap-tiap malam ataupun paginya, siang hari, tadarus kita, ambil kesempatan dengar betul-betul. Ya, jangan kadang-kadang setengah-setengah tuan-tuan ya, turn kita baca, kita dengar, lepas turn kita duduk sembang kan. Tahu-tahu dah habis dah tuan-tuan. Tu tak jadi khatam Quran bak duk sembang. Patutnya kita sama-sama semak mendengar bacaan di kalangan kita dan sama-sama kita memperbetulkan. Tapi kadang-kadang masalah juga tuan, tegur sekali, dua kali, tiga kali tak datang dah kan. Asyik kena tegur je. Itu pun masalah. Kadang-kadang kita lihat nak dapatkan tuan Sayyidul Qura ini, nak dapatkan sebagai orang penghulu pada Quran seperti mana sahabat ni payah. Ya, kalau boleh dengar, boleh kita sama-sama membacanya, mendengarnya apa yang dibaca. Kalau andainya ada kekurangan kesalahan tu kita sama-sama baiki baik. Disebutkan bagaimana di antaranya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, di antaranya orangnya riwayat mengatakan tubuhnya sederhana. Orangnya tak besar, tak tinggi, tak kurus dan tidaklah sangat terlalu gemuk dan tidaklah terlalu rendah, dikatakan demikian. Ya, meskipun begitu beliau seorang yang disegani dalam kalangan para sahabat. Orang tak besar sangat di kalangan sahabat-sahabat lain, mungkin badannya sasa. Tapi bila mana disebutkan apabila Ka'ab radhiyallahu anhu di antara apabila beliau berkata, bercakap, orang kata apa tu tanya, berpidato di khalayak ramai, walaupun orangnya agak rendah sedikit, tapi orang sanggup mendengar dia dan mengangkat kepalanya dan memberi perhatian sepenuhnya mendengar kata-kata. Sebab kerana apa? Kerana orang yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ni seorang yang ikhlas dalam menyampaikan ilmu dan mempelajari Quran. Dalam hidupnya banyak masa dihabiskan tadabbur Al-Quran. Ni dalam hidup beliau. Dalam hidupnya banyak mentadabbur ayat-ayat Allah dan sentiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa menangis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ni orang bila hatinya tuan-tuan ya, bila hatinya terlekat ataupun terikat dengan Al-Quran yang sentiasa berdamping dengannya. Sebab tu kita katakan dalam hadis tuan-tuan, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, Nabi kata andainya waktu kita sihat ni kita banyak duduk dengan Al-Quran, tadabburnya, membacanya, insya-Allah datang keuzuran kesihatan kita tidak baik, insya-Allah kata Rasulullah pahala kita akan berjalan macam biasa seperti mana kita tidak, walaupun tak mampu nak membacanya. Ini katanya riwayat demikian. Lalu antara kelebihan yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ialah kemampuannya, salah satu kita katakan tadi, berpidato. Hebat kata-katanya yang menyebabkan dia apabila berhujah di kalangan para sahabat-sahabat yang besar yang lain ini tidak mampu untuk bertangkis, untuk orang kata lawan balik hujah-hujah yang datang daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sebab kerana apa? Kerana keikhlasan beliau hidup dengan Al-Quran. Kerana sentiasa berdamping dengan Al-Quran, sentiasa duduk dengan Al-Quran. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tuan Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya khairukum, sebab baik kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mana? Orang yang belajar Quran dan mengajar pada orang lain Quran. Sebab tu Quran ni tuan kita sentiasa duduk berdamping, tambahkan ilmu bacaan Quran untuk kita apa dia? Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita ni rasa ataupun dikatakan disebutkan sebagai supaya dengan kita baca Quran ni kita sentiasa keikhlasan untuk kita mempelajari, beramal dengan Al-Quran itu. Sehinggalah kemuncaknya, pernah satu hari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia datang berjumpa dengan Rasulullah. Ubay bin Ka'ab dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya pada Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, apakah seseorang itu akan diampun dosanya?
Bagaimana dengan dosa seseorang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan apa cara ke ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salah satunya seseorang itu dosa yang diampunkan oleh Allah ialah tidak lain tak bukan dengan Allah Subhanahu wa taala datangkan musibah penyakit pada dia. Lalu dia tanya, penyakit apa ke ya Rasulullah? Salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah demam panas, yang menyebabkan dosa seseorang itu akan diampun oleh Allah. Lalu kita lihat apa yang berlaku tuan-tuan ya. Ubay bin Ka'ab, orang yang begitu masya-Allah ikhlasnya sehingga kan dia berdoa kepada Allah. Tengok orang yang duduk dengan Al-Quran yang mana doanya mustajab, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita lihat tuan-tuan ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ud'uni astajib lakum. Allah kata, memohonlah, mintalah kepadaku, kata Allah. Pasti doa kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Salah satu doa mustajab setelah mana kita membaca Quran. Ini salah satu habis baca Quran, doa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika mana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, setelah ditanya Rasulullah mengatakan ialah orang yang ditimpa dengan demam panas. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepadanya demam panas. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya. Sehinggalah beliau meninggal dunia dalam keadaan demam panas, yang mana kepanasan sehingga kan para sahabat menguruskan jenazahnya masih merasakan kepanasan pada jasadnya. Ini kita lihat bagaimana orang yang sentiasa berdamping, yang duduk dengan Al-Quran. Ini kita mengharapkan tuan-tuan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang untuk kita meraih nuzul Quran ya, meraih sebanyak mungkin untuk kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, sebagai ketua kita, sebagai pendamping kita, sebagai sahabat teman kita di kala waktu kita senang, waktu di bulan Ramadan, setelah Ramadan. Kita mengharapkan ianya menjadi syafaat pada kita di akhirat nanti, memberi hiburan kepada kita yang di kadang-kadang hati kita diuji dengan kesusahan, dengan satu penyakit apa yang diuji oleh Allah, maka kembali pada Quran. Mudah-mudahan ianya memberi kepada kita syifa, penawar tuan-tuan, penghibur kepada kita yang mana dalam keadaan kesusahan. Mudah-mudahan Allah campakkan hati-hati kita semua yang ada ni tuan-tuan ya, kasih sayang, mahabbah tentang Al-Quran diberikan oleh Allah sehinggalah mati beliau dalam keadaan dimatikan oleh Allah dengan iaitu Al-Quran bersama dengannya dan digelar sebagainya Sayyidul Qura, sehingga hari ini orang gelar kepadanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai penghulu kepada pembaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan demikian. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa itulah sedikit sebanyak dapat kita kongsikan ya pada malam ni tuan-tuan ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat pada saya yang bercakap, pada tuan-tuan mendengar, dapat kita sampaikan pada yang lain insya-Allah. Saya ucapkan pada tuan-tuan selamat Ramadan lagi, baki-baki ada ni dapat kita teruskan lagi amalan-amalan kita ya, dengan tilawatul Qurannya, dengan tadarusnya, dengan sedekahnya, dengan sebanyak mungkin amalan tuan-tuan insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan yang dijalankan. Cuma satu tuan-tuan, saya nak minta kalau tuan-tuan ada masa nanti, ada satu jemaah di seksyen 23 kita nak besarkan surau dia, surau Al-Jannah tuan-tuan. Surau Al-Jannah tu nak dijadikan masjid. Jadi salah satu pun dia orang minta saya untuk cari kendaraan, tapi bukan bagi untuk saya tuan-tuan, bai'ing terus lah. Yang bai'ing terus pada surau Al-Jannah kerana surau tu nak jadikan masjid. Dia tak besar mana pun nak buat tuan-tuan, lebih kurang dalam 4 juta aja. Kalau di seksyen 24 tu 16 juta. Yang tu lagi besar sebab kerajaan negeri yang berikan modalnya. Tapi di seksyen 23 ni cari sendiri dana. Jadi tuan-tuan mana-mana ada sumbangan, nanti saya hantarkan video pada Tuan Haji kita untuk tuan-tuan bolehlah sedikit sebanyak untuk membantunya. Dan boleh backing terus tuan-tuan. Saya pun tak ada kata cari dana untuk apa dia orang kata persen 10%, tak ada. Memang niat, memang nak carikan untuk bantukan. Jadi mana-mana tuan-tuan ni ada peluang tu, marilah sama-sama untuk kita sama-sama membina saham akhirat kita insya-Allah. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا هدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم